Salam sejahtera, pembelajaran hari ini ialah 6.2.3 menyelesaikan masalah yang melibatkan graf fungsi sinus, kosinus dan tangent. Sekarang kita perhatikan contoh 11 pada buku teks. Okey. Baik, jadi graf di atas menunjukkan satu kitaran pernafasan yang lengkap. Jadi maksudnya ini tempo dia ialah 5 saat. Kitaran ini terdiri daripada proses menarik nafas dan menghembuskan nafas. Kitaran ini berlaku setiap 5 saat. Hal laju aliran udara adalah positif apabila kita menarik nafas dan negatif apabila kita menghembuskan nafas. Hal laju ini diukur dalam liter per saat. Bahagian A. Jika Y mewakili hal laju aliran udara selepas X saat, nyatakan satu fungsi dalam bentuk Y sama dengan A sin Bx tambah dengan C yang memodelkan aliran udara dalam kitaran pernafasan normal yang ditunjukkan seperti graf di atas. Bahagian B pula, berapakah hal laju aliran udara dalam liter per saat apabila masa ialah 7 saat. Jadi sebelum kita menyelesaikan bahagian A dan B, kita tengok dulu graf yang diberi dalam soalan. Baik, jadi graf lengkung ni ialah dalam bentuk graf sinus dan kalau kamu perhatikan kitaran lengkapnya ialah 5 saat. Dan amplitudenya kalau kamu tengok di sini ialah sebanyak 0.6 sebab ini ialah nilai maksimum daripada paksi X. Ya, okey. Jadi sekarang kita perhatikan macam mana kita nak jawab soalan ini. So kena pastikan dulu amplitude dia. Ya, okey. Jadi untuk bahagian A, amplitudenya iaitu A sama dengan 0.6. Jadi A ni mewakili amplitude. Okey. Baik. Seterusnya telah diberikan temponya ialah sebanyak 5 saat. Tempo 5 saat. So, pada pembelajaran yang lepas, kita dah bincang macam mana nak kena pastikan tempo untuk graf fungsi sinus, iaitu kita ambil satu kitaran lengkap sebanyak 360 darjah per dengan B. Dapat kirakan tempo dia. So, sama dengan 5 saat seperti yang diberi dalam soalan. Maka kita kirakan B, so iaitu 360 per dengan 5. Ya. Okey, so kalau kira dapatlah 72. Okey. Baik. Jadi kalau kamu perhatikan di sini, ada tak pergerakan ke bawah atau ke atas paksi X? Okey, graf ni tak ada sebab paksi X ni merupakan garis keseimbangan. So maksudnya nilai C-nya sama dengan 0. Okey, C sama dengan 0. Ya. Nilai C sini sama dengan 0. Kalau ada pergerakan, maksudnya grafnya akan jadi macam inilah. Sama ada anjak ke atas atau ke bawah. Okey. Jadi kalau bukan ini, maksudnya C-nya bukan C-nya bersamaan dengan sifat. Okey. Baik. Jadi sekarang kita ganti masuk nilai-nilai A dan B ke dalam persamaan dia. So jawapannya Y sama dengan A iaitu 0.6 sin B, nilai B 72 X tambah C 0. So dapat inilah 0.6 sin 72X. So selesailah bahagian A. Okey. Seterusnya untuk bahagian B, berapakah hal laju aliran udara dalam liter per saat apabila masa ialah 7 saat. Jadi kamu perhatikan Y ni mewakili hal laju aliran udara. So maksudnya cuma gantikan 7 saat itulah ke dalam perhitungan kita. Okey. Baik. Jadi rujuk kepada persamaan dia. Y sama dengan 0.6 sin 72X. Maka Y sama dengan 0.6 sin 72 darabkan dengan 7. Di mana X ni kalau rujuk pada graf mewakili masa. Ya. Okey, jadi kamu tekan calculator lah. So, kirakan dapatlah 0.35. Seperti yang ditunjuk penyelesaian pada buku teks. Okey. Maka hal laju aliran udara ialah 0.5 dalam unitnya liter per saat dalam tempoh masa 7 saat. Jadi, selesailah penyelesaian ini. Ya. Okey, sekarang cikgu tunjukkan penerangan untuk latih kendiri 6.2C.
Untuk soalan 1, graf di sebelah menunjukkan kedalaman air yang direkodkan di suatu limbungan kapal. Jika Y mewakili kedalaman air dalam kaki dan X mewakili bilangan jam selepas tengah malam, guna fungsi dalam bentuk Y sama dengan A cos BX tambah C untuk memodelkan kedalaman air yang ditunjukkan seperti graf tersebut. Okey, jadi untuk bahagian B pula, jam keberapakah kedudukan air paling dalam? Okey, jadi kita tengok dulu untuk bahagian A lah. Okey, untuk bahagian A ni sama juga macam penyelesaian dalam contoh 11 tadi lah. Okey, kena pastikan dulu amplitude dan juga nilai B dan C dia. Ya. Okey, jadi untuk amplitude ni kita kena tengok. Okey, garis biru yang ditunjuk ini merupakan garis keseimbangan. So, untuk amplitude-nya tak bolehlah ambil semua. Kita kena ambil dari garis keseimbangan naik ke atas sahaja. Cari beza dia. Ya. Jadi, berdasarkan rajaan ini didapati A iaitu amplitude-nya sama dengan 12/9. So, bersamaan dengan 3. So, dapat selesailah bahagian A. Ya. Okey, seterusnya untuk nilai B pula, iaitu kita nak kaitkan dengan tempoh untuk selesaikan dia. Ya. Okey, jadi kalau rujuk kepada graf ni, tempohnya kalau kamu perhatikan, okey, kalau kamu perhatikan, tempohnya kita ambil dari mana? Iaitu kita rujuk kepada putaran lengkap. Kitaran lengkap. Dari sini ke sini. Ini merupakan satu kitaran lengkap. Jadi masanya iaitu 12 jam. Ya. Jadi itu ialah tempoh. So kita kirakan. Okay. So tempoh daripada graf ni ialah 12. Maka rujuk kepada perhitungan tempoh untuk graf kosinus didapati juga 360 darjah per dengan B. Dapatlah 12. Okey. Jadi kita kirakan. Maka cikgu sambung sini B sama dengan 360 per dengan 12. Okey. So dapatlah 30. Nah. Okey. Seterusnya kita tengok pula C. C bagaimana? Jadi kalau kamu perhatikan pada graf kosinus yang asal, kalau kamu perhatikan garis keseimbangannya pada paksi X. Jadi bahagian sini ialah 1. Okey. Jadi ini kita tak kira lah. Kita tengok dulu. Untuk yang sini. Okey. Jadi kalau kamu perhatikan dia sudah anjak ke atas sebanyak berapa. Kita kena tengoklah. Okey. Okey, jadi kita rujuk kepada garis keseimbangannya kalau nak senang. Okey. Baik, jadi untuk garis keseimbangannya pada asalnya sepatutnya pada paksi X. Okey, sekarang sudah digerakkan ke atas. Jadi sebanyak berapa? Dari 0 naik ke atas kepada 9. So maksudnya nilai C-nya ialah 9. Okey. So dengan senangnya dapatlah persamaan dia. Y sama dengan A iaitu 3 cos B12 X tambah dengan 9. Okey. So dapat selesailah. Okey. Jadi kalau kamu susah sangat nak tentukan nilai C, rasa tak pasti, kamu boleh guna kaedah yang kedua. Okay, cikgu tunjuk di sini. Kita mulakan dengan ganti masuk nilai A dan nilai B dulu. Tambah C kan? Okey, jadi sekarang kita rujuk kepada ambil salah satu titik daripada graf untuk ganti masuk dan carikan C. Jadi titik yang paling senang tu iaitu sinilah. Koordinatnya ialah 0, 12. Okey. Jadi Y 12, 3 cos 12 darab 0 tambah C. Cikgu sambung sini lah. Okey. So didapati 12 sama dengan 3 cos kalau darab dengan 12 kosong, yang ini ialah 0. So dapatlah 1 tambah C. Okey. So dari sini dapatlah 12 tolak 3. So C-nya 9. Okey. Jadi sama jugalah seperti jawapan yang cikgu tunjuk tadi.
Baik, seterusnya untuk bahagian B pula, jam berapakah kedudukan air paling dalam? Jadi kamu kena fahami dulu dalam takrifan bagi Y dalam soalan ni, iaitu takrifan Y ni menunjukkan kedalaman air. Jadi maksudnya semakin tinggi nilai pada catatan nilai Y tu, semakin tinggilah, semakin dalam kedudukan air itu, ya. Okey, jadi nilai paling tinggi ialah 12. So kita carilah puncak-puncak yang ada 12, iaitu sini, sini dan sini, ya. Okey, jadi kita tengok kepada masa dia. So dia mula pada masa kosong, pada masa 12 dan 24 jam. Okey, so untuk bahagian B ada 3 nilai jawapan, 0, 12 dan 24. So selesailah penyelesaian untuk soalan 1.